Dewan Negeri di bawah Bayu hari ini juga mengenai reaksi RUU Perlembagaan Pindaan 2021 berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 yang diluluskan semalam. Terus saja ke Kota Kinabalu bersama Yanisia Dulus untuk laporannya. Yanisia. Ya, benar Alif. Bagi Sabah, pindaan Perlembagaan Persekutuan membuka jalan kepada pemulihan penuh MA 63. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyifatkan kelulusan rang Undang-Undang Pindaan Perlembagaan Persekutuan 2021 adalah penting dalam sejarah negara, terutama sekali apabila diluluskan sebulat suara oleh Parlimen. Menurut Datuk Haji J, kerajaan hari ini sentiasa mempertahankan mengenainya dan Majlis Khas MA 63 yang dipengerusikan Perdana Menteri telah sedia menerima permintaan yang dikemukakan Sabah dan Sarawak. Tambahnya, dengan pelaksanaan asas-asas MA 63, langkah-langkah lanjut kini boleh diambil untuk lebih jauh ke hadapan dalam memulihkan hak Sabah menerusi Persekutuan Malaysia. Datuk Haji J mengulangi bahawa Majlis Khas MA 63 adalah penting sebagai manifestasi kerajaan hari ini untuk duduk bersama dan menyelesaikan isu berkaitan sebagai satu keluarga Malaysia. Beliau turut memberi jaminan bahawa kerajaan negeri Sabah tidak akan berhenti setakat ini, sebaliknya akan meneruskan hak negeri seperti yang dipersetujui melalui Majlis Khas MA 63. Semalam, rang Undang-Undang Pindaan Perlembagaan Persekutuan 2021 yang dibentangkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah diluluskan sebulat suara oleh ahli Parlimen melalui pengundian pada bacaan akhir kali kedua dan ketiga. Sementara itu, dalam kenyataannya di Kuala Lumpur, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili, menyifatkan pindaan Perlembagaan Persekutuan mengenai MA 63 semalam adalah kejayaan semua pihak. Menurut Datuk Maximus, penantian 58 tahun Perjanjian Malaysia 1963 untuk menjadi sebahagian perlembagaan negara telah direalisasikan. Katanya, pindaan Artikel 1/2 dan Artikel 160/2 dalam MA 63 akan menjadi rujukan kepada Perlembagaan Persekutuan mengenai hak-hak di wilayah Sabah dan Sarawak menerusi Persekutuan Malaysia. Jelasnya, sebelum ini hak dan keistimewaan Sabah dan Sarawak hanya dirujuk sebagai dokumen pra-perlembagaan, bukan sebagai hak perlembagaan. Dengan pindaan ini juga dokumentasi Perjanjian Malaysia, laporan jawatankuasa antara kerajaan IGC, Suruhanjaya Cobalt serta tuntutan 20 perkara dan 18 perkara kini dianggap sah disebabkan menjadi lampiran dalam Akta Malaysia dan Perjanjian Malaysia. Datuk Maximus menambah, pindaan ini juga membolehkan tuntutan hak-hak dan jaminan mengenai sumber minyak dan gas, pembinaan, pendidikan, kesihatan, kebebasan beragama, budaya dan hak anak negeri, keselamatan, teknologi digital dan sebagainya boleh dilakukan di peringkat nasional. Pindaan rang undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 yang diluluskan Dewan Rakyat semalam turut mendapat reaksi pelbagai lapisan rakyat negeri ini. Ia disifatkan usaha terbaik untuk meneliti keperluan yang disuarakan Sabah dan Sarawak sejak sekian lama. Sebagai wakil rakyat di negeri Sabah, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah mengundi dan bersetuju. Ini pencapaian yang amat besar pada kita. Bermakna Sabah akan tidak berapa lama lagi bahawa isu-isu mengenai dengan beberapa perkara, terutama dalam MA 63, akan kita dapat selesaikan dari masa ke semasa. Saya betul-betul mengharapkan ini isu akan selesai. Sebagai seorang rakyat Sabah, amat gembiralah dengan perjuangan MA 63. So, saya percaya melalui perjuangan pemimpin kita di peringkat Malaysia, negeri Sabah dapat menikmati kebaikan melalui dengan MA 63 yang sekian lama diperjuangkan. Saya amat berbangga dengan usaha-usaha pemimpin kita, terutamanya kerajaan Sabah, untuk terus memperjuangkan hak kita sebagai rakyat Sabah dalam melalui MA 63 itu. Jadi itu harapan saya supaya apa yang diperjuangkan itu akan mendatangkan kebaikan rakyat Sabah seluruhnya dan dia akan membangunkan kebersamaan di dalam Malaysia itu.
Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam satu kenyataan berkata, pindaan itu akan menyaksikan MA63 diletakkan setaraf dengan Perjanjian Persekutuan 1948 dan Perjanjian Persekutuan 1957. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS akan memastikan setiap keperluan dan kebajikan semua badan-badan keagamaan di negeri ini. Justru antara lain sejumlah 42.9 juta ringgit bantuan telah pun disalurkan untuk sekolah dan badan keagamaan bukan Islam di Sabah sepanjang tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata daripada jumlah itu, sebanyak 17.9 juta ringgit bantuan kepada sekolah, antaranya Sekolah Persendirian Cina, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Tadika dan sekolah swasta. Manakala bantuan kepada badan keagamaan iaitu gereja, kuil dan tokong membabitkan sejumlah 24.9 juta ringgit. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Kota Kinabalu Christmas Celebration 2021, anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK dan Majlis Gereja-Gereja Sabah di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Jelas Datuk Haji Ji langkah tersebut selaras agenda pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ iaitu kemakmuran bersama. Kerajaan juga mahu meneruskan semangat perpaduan, toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan berbilang bangsa, kaum dan agama sejajar dengan konsep keluarga Malaysia. Sempena perayaan Krismas, beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa menghargai warga emas dan golongan kurang upaya. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS akan menganjurkan seminar peringkat kebangsaan dan antarabangsa berhubung halal. Ia bertujuan berkongsi maklumat, ilmu dan pengalaman melalui pakar-pakar dari seluruh dunia pada tahun hadapan. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Arifin Muhammad Arif, selain seminar, MUIS juga akan mengadakan kempen dan promosi berkaitan kesedaran halal bagi memastikan masyarakat lebih sedar dan prihatin. Boleh memberikan maklumat, boleh berkongsi ilmu dan boleh berkongsi pengalaman dengan pakar-pakar berhubung dan halal. Di samping itu, sepanjang tahun hadapan kita akan membuat kempen atau promosi berhubung dengan halal, yang mana kesedaran halal ini perlu dilebarkan ke seluruh masyarakat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Taman Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur. Lawatan tersebut juga bertujuan mencari jalan untuk memperkasa industri halal di Sabah melalui MUIS Halal Hub selain membuka kerjasama mana-mana agensi atau syarikat yang berkaitan. Guru-guru diminta agar terus memacu kecemerlangan melalui inovasi dan prestasi dalam aspek kepimpinan, kurikulum, ko-kurikulum serta sahsia murid. Usaha tersebut pasti menerima penghargaan menerusi penganjuran Majlis Kecemerlangan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Han berkata melalui persaingan membolehkan guru-guru akan terus memfokuskan mengenai peningkatan penghasilan dan kualiti kerja. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Apresiasi Oasis Kecemerlangan Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu di Ibu Negeri. Teks ucapan disampaikan setiausaha politik beliau, Senator Puan Noraini Idris. Oasis Kecemerlangan ini adalah model pembangunan PPD Kota Kinabalu bersama dengan sekolah di PPD Kota Kinabalu. Jadi apa yang dicapai sepanjang tahun oleh warga PPD Kota Kinabalu dihargai dalam majlis ini. Of course, untuk mendapat anugerah pembudayaan STEM memang banyak sekali cabaran disebabkan dalam masa pandemik kita tidak dibenarkan berkumpul. Tetapi actually pandemik ini juga memberi peluang kepada guru dan juga pelajar untuk memikirkan cara yang baru. Ini adalah anugerah yang paling berprestij kami dapat di atas pencapaian akademik kami. Apabila pandemik berlaku, kita menghadapi banyak kekangan dari segi PDP, tidak dapat bersemuka. Okay? Tetapi dengan kesabaran guru-guru, dengan komitmen mereka, dengan komitmen pelajar juga, maka inilah yang kami dapat. Sebanyak 136 anugerah telah disampaikan dalam majlis tersebut.
Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Terus patuhi SOP amalkan kawalan kendiri. Saya Anisia Daules kembali bersama Alif Ashraf. Silakan Alif.